TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot Sukses SPM 2022, di mana hari ini kita akan membicarakan tentang mata pelajaran Sains Sukan dengan topiknya pada tingkatan 5, dan pastinya kita akan bawakan juga seorang guru yang cukup banyak pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Okey, murid-murid, itulah profil guru yang akan menemani kita hari ini. Ifah, persilakan dulu Cikgu Muhammad Sufian Tokiman dari SMK Taman Puteri Kulai Johor. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar Irfan? Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita dah lama tak jumpa Cikgu, tapi dah. dipertemukan lagi alhamdulillah untuk slot kita hari ini, slot Sukses SPM 2022. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifah kenalkan dulu Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Cikgu, apa khabar? Ya, terbaik. Okey, untuk hari ini kita akan sama-sama mendalami ilmu tentang mata pelajaran Sains Sukan, dan pastinya kita bawakan juga murid-murid cikgu dari SMK Taman Puteri Kulai Johor. Jadi cikgu, apa kata perkenalkan siapa mereka berempat ni? Okey, saya akan memperkenalkan keempat pelajar saya ni, pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri Kulai Johor. Yang pertama, yang di hujung sana, yang bertudung putih tu Sharifah Nafisa. Okey, hai Syaifah. Yang kedua cikgu? Okey, yang kedua Nurhana Melisa. Seorang pengawas. Okey. Seorang pengawas. Betul. Yang bawah ketiga sekali, yang bawah kanan tu Zul Hazlami. Hai Zul, selamat berkenalan. Okey, dan yang akhir sekali Amir Sabrin. Ya, itu dia. Lambat dua tangan sekali. Okey, kita bersama dengan dua kuntung bunga dan dua ekor kumbang bersama kita hari ini untuk pengajian bagi Sains Sukan. Jadi cikgu, dalam Sains Sukan ni pasti ada banyak topiknya, betul? Betul. Tapi untuk apa yang kita fokuskan hari ini sebenarnya? Okey, hari ini kita akan fokus dalam bidang 6 tingkatan 5, iaitu keagresifan dalam sukan. Okey, di mana kita akan melihat apakah itu keagresifan dan kesan keagresifan, sama ada dia memberi kesan yang positif ataupun kesan yang negatif kepada atlet tersebut. Baik cikgu, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan sesi kita. Silakan. Okey, kita mulakan. Alright, keagresifan dalam sukan. Okey, apakah keagresifan dalam sukan? Okey, keagresifan dalam sukan ialah pelakuan secara fizikal atau verbal yang bertujuan untuk memberikan kemudaratan kepada atlet secara fizikal dan kesan yang negatif kepada psikologi. Okey, pelajar perlu ingat, bukan saja fizikal tapi verbal sekali. Maksudnya lisan cikgu? Lisan sekali. Okay. Di situ. Okey. Alright, sekarang kita lihat pula tiga jenis keagresifan. Ada tiga jenis keagresifan. Yang pertama ialah keagresifan ketara. Okey, yang kedua keagresifan instrumental, dan yang ketiga perlakuan asertif. Kalau kita lihat dua-dua keagresifan, tiba-tiba yang last tu ada perlakuan asertif. Apakah dia? Nanti saya akan terangkan. Baik cikgu. Alright, kita lihat dulu keagresifan ketara. Okey. Keagresifan ketara, tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja. Okey, bermatlamat untuk mencederakan individu lain, menyalahi peraturan atau undang-undang perlawanan, dan selalunya berpunca daripada kemarahan dan juga kekecewaan. Maknanya dia sengaja untuk bertindak agresif. Okey. Kalau saya selalu ingatkan kepada murid, macam mana nak ingat keagresifan ketara tu, ketara keagresifannya. Jadi kita nampak yang dia memang sengaja untuk melakukan keagresifan. Alright. Seterusnya, yang kedua ialah keagresifan instrumental. Okey, apakah keagresifan instrumental? Keagresifan yang berlaku ketika dalam permainan dan melibatkan interaksi fizikal dengan pihak lawan. Selalunya sukan-sukan tempur lah. Betul. Okey, seperti boxing, taekwondo dan sebagainya. Okey, tindakan agresif ini dibenarkan dalam peraturan. Okey, dan matlamat utamanya adalah untuk memperoleh mata dan ganjaran. Oh, ada tujuan cikgu. Ada tujuannya. Contohnya kalau tinju,
kita nak dapat poin, dia tumbuk muka dia. Contoh je kan. Itu maksud dia keagresifan instrumental Ya, ni. betul. Jadi kita jadikan keagresifan tu sebagai instrumen untuk mendapatkan mata. Baik. Macam ni. Okey. Alright. Dan seterusnya yang ketiga, perlakuan asertif. Okey, apakah perlakuan asertif? Okey, tindakan secara fizikal atau verbal yang berlaku dalam sukan dan dibenarkan mengikut peraturan permainan. Okey, jika berlaku kecederaan kepada pemain, tindakan ini dianggap sebagai perlakuan asertif kerana tindakan dilakukan mengikut peraturan. Tiada niat untuk mencederakan pemain. Maksudnya dekat sini kalau kita lihat pada gambar rajah ni, atlet rugby Betul. tengah sedang melakukan tackle. Tackle, ya. Okey, tackle pada pihak lawan. Tindakan tackle tu dibenarkan dalam peraturan. Walaupun nampak macam agresif. Nampak agresif. Ya. Okey, tapi dibenarkan dalam peraturan. Okey. Contoh lain seperti bola tampar. Ya. Okey, bola tampar kadang-kadang bila dia sepat, Okey. bola tu kuat. Okey, bola tu kuat. Contohlah mantul terkena muka pihak lawan. Ya. Okey, tindakan dia tu nampak agresif, tapi bukanlah sengaja. Betul. Okey, dan dia dalam peraturan. Maksudnya tidak melanggar peraturan. Sebab dia spike tu nak dapatkan mata. Ya, betul. Tapi Dia terkena spike tu pula nak muka dapatkan pihak lawan nak buat macam mana cikgu kan? Ya, betul. Dan perlakuan Ya. asertif ni juga bukan sahaja dalam bentuk fizikal. Okay, Ifran tahu haka? Haka tahu cikgu? Haka, New Zealand tu kan? Betul. Okey. Untuk sebelum kita main rugby cikgu. Ya, haka tu adalah satu perlakuan asertif yang diraikan, yang diiktiraf. Dan kalau kita lihat bukan saja New Zealand saja yang ada buat tarian haka sekarang. Betul. Kan? Okey, di mana perlakuan asertifnya? Okey, kita lihat apabila dia buat lakuan atau tarian haka tu, dia akan meningkatkan semangat pemain. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan cuba menjatuhkan Semangat pihak lawan. Okey. Nampak kat situ kan? Dengan psikologi cikgu. Dia gunakan psikologi. Ya. Dia tidak gunakan fizikal tapi digunakan psikologi untuk menjatuhkan pihak lawan punya psikologi lah. Baik. Alright. Jadi saya dah pecahkan mengikut perbezaan supaya murid nampak perbezaan di antara ketiga-tiga keagresifan ini. Okey. Yang pertama, keagresifan ketara, yang kedua instrumental dan ketiga pelakuan asertif. Saya pecahkan atau saya bezakan kepada tiga, iaitu matlamat, niat dan faktor. Okey, kita lihat matlamat dulu. Untuk keagresifan ketara, matlamat dia memang untuk mencederakan individu, memang sengaja untuk mencederakan individu. Keagresifan instrumental pula untuk ganjaran, untuk dapatkan mata, tumbuk dapat mata contohnya. Okey, manakala pelakuan asertif adalah untuk kemenangan. Alright? Seterusnya niatnya. Niat memang untuk mencederakan, untuk keagresifan ketara. Untuk keagresifan instrumental, mencederakan untuk mendapatkan ganjaran, sama. Dan tiada niat untuk mencederakan untuk perlakuan asertif. Alright? Dan faktor, okey, tindakan ini didorong oleh rasa marah dan kecewa. Okey? Seterusnya, keagresifan instrumental perlu bagi mencapai matlamat dan asertif pelakuan mengikut peraturan dan strategi permainan. Baik cikgu. Okey. Jadi maksudnya di sini dua kategori keagresifan yang dibenarkan adalah instrumental dan juga pelakuan asertif. Betul Pelakuan cikgu? asertif, betul. Yang pertama tadi yang ketara tu kita kata tinggalkan jauh-jauh lah sebab Kita perkara tu tinggalkan. negatif kan Ya, cikgu? betul. Okey, jadi apa nak tanya kepada murid-murid kita macam mana setakat ini boleh faham? Okey, kalau boleh faham kita angkat tangan sikit. Alright, Okey, okey. bagus. Nampaknya mereka tersenyum. Alhamdulillah mereka faham sekarang ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 untuk Sains Sukan di mana kita sedang membicarakan tentang keagresifan dalam sukan. Jadi Cikgu Sufian, Ifan nak tanya juga. Ya. Apa antara sebab-sebab berlakunya perkara dalam sukan, Cikgu? Keagresifan ni kenapa dia berlaku? Ya. Salah satunya adalah kekecewaan. Kekecewaan, ya. Okey, kekecewaan. Dia marah kan? Marah mungkin. Faktor situasi pada ketika itu pun mungkin memainkan peranan. Betul. Faktor cuaca mungkin. Sorakan daripada penonton, ejekan daripada penonton. Kalau kita tengok banyak berlaku kejadian-kejadian. Pernah pemain bola sepak menendang
penonton sebab marah. Sebab marah. Sebab jadi jangan kita kacau pemain ketika mereka Ah. berada di pandang ketika Ya, itu. betul. Baik cikgu. Jadi untuk segmen kali ini kita akan ketengahkan pula tentang subtopik kita faktor-faktor keagresifan dalam sukan cikgu. Ya, betul. Jadi jom kita mulakan. Alright. Okey. Sekarang saya akan menerangkan faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan. Ada 7 faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan. Yang pertama, kebangkitan fisiologi. Yang kedua, persepsi individu. Ketiga, perbezaan mata atau jaringan. Keempat, lokasi perlawanan. Kelima, keputusan perlawanan. Dan keenam, jangka masa dalam permainan. Seterusnya, yang akhir sekali, penggunaan bahan terlarang. Okey, jom saya akan tunjukkan satu persatu. Silakan cikgu. Okey, yang pertama, kebangkitan fisiologi. Okey, kebangkitan fisiologi ni dia berkait rapat dengan faktor persekitaran. Okey, contohnya suhu persekitaran. Okey, yang meningkat dia akan menyebabkan atlet agresif kerana kurang selesa, rimas dan mudah marah. Contohnya macam kita jugalah. Kalau kita berada di tengah-tengah panas kan. Senang badan lah tu nak marah tu. Senang nak marah. Kan badan kita pun panas dengan penat, dengan berpeluh, dengan tak selesa. Kita cepat marah. Baik. Okey, seterusnya sorakan penonton. Okey, sorakan penonton boleh meningkatkan kebangkitan fisiologi pemain sehingga pemain menjadi lebih agresif. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, persepsi individu. Okey, keagresifan akan meningkat jika atlet menganggap bahawa dirinya atau rakan pasukannya dikasari oleh pihak lawan. Oh, okey. Okey. Sebagai contoh, saya bermain bola, kemudian saya ditackle oleh pihak lawan. Yeah. Okey, sebenarnya tackle dia tu atau bentesan dia tu bentesan bersih. Memang dia dapat bola, tapi saya rasa memang disengaja untuk mencederakan saya. Jadi apa yang saya buat? Saya tackle dia semula. Balas dendam lah ni. Balas dendam. Sebab marah sangat. Marah sangat. Okey. Saya dapat kad merah. Lalu dia yang ketahukan saya pula kan. Sebab tindakan yang kurang bijak dari saya. Macam gitu. Perasaan marah tu menyebabkan atlet bertindak agresif. Merugikanlah. Betul. Okey. Yang seterusnya, perbezaan mata atau jaringan. Okey, perbezaan mata atau jaringan dalam sesuatu perlawanan akan meningkatkan tingkah laku agresif. Okey, contohnya kita dah tertinggal. Ya, mungkin dah 3-0 ke cikgu? Dah 3-0. Kita dah mula rasa kecewa, dah mula rasa marah. Mulalah kita bertindak agresif kan. Okey, dan seterusnya lokasi perlawanan. Okey. Pasukan yang bermain di tempat sendiri biasanya akan bertindak lebih agresif kerana mereka mendapat sokongan daripada penyokong sendiri serta ingin menjaga maruah pasukan sebagai tuan rumah. Ini psikologi juga cikgu kan? Psikologi juga. Kadang-kadang agresif tu bukan bererti mesti mencederakan, tidak. Mungkin dia keras sikit. Betul. Okey, untuk dapatkan bola jadi dia bertindak agresif sebab dia dapat sokongan daripada penonton-penonton. Dia rasa sebab semangat yang diberikan oleh penonton tu boleh buatkan dia pergi mungkin lebih laju, lebih kuat dan sebagainya. Ya, Itu betul. yang menyebabkan dia lebih agresif. Ya, betul. Kadang-kadang kita nampak tindakan macam kasar, tapi sebenarnya itulah tindakan yang perlu dilakukan untuk dia contohnya merebut bola tu semula. Contohnya lah kalau bola sepak lah. Baik. Okey. Alright. Dan seterusnya keputusan perlawanan. Okey, pemain pasukan yang kalah atau menjangkakan bahawa pasukannya tidak berpeluang untuk menang lazimnya akan bertindak lebih agresif jika dibandingkan dengan pemain pasukan yang memenangi perlawanan tersebut. Mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi rasionalnya kenapa cikgu? Yang kalah ni mesti nak marah lagi. Dia okey, kalau macam kita tengoklah yang keputusan perlawanan ni lah. Okey, contohnya dia dah terkena 2-0. Okey. Kemudian bila kita tengok corak permainan pun memang dah tak boleh, macam susah. Tak boleh go dah. Tak boleh go dah. Yeah. Tak boleh nak berlawat, tak boleh nak melawan balik dah. Jadi dah mula rasa kekecewaan, dah mula rasa marah dekat situ. Kadang-kadang marahnya pun bukan dengan pihak lawan pun. Dengan diri sendiri? Dengan diri sendiri. Dengan rakan-rakan, dengan pengadil. Jadi dekat mana dia nak melempiaskan keagresifan, kemarahan dia tu. Daripada tindakan agresif tu lah. Baik. Gitu. Alright. Okey, dan seterusnya jangka masa dalam permainan. Okey, perlakuan agresif dalam sesuatu perlawanan lazimnya akan meningkat sejajar dengan peningkatan tempoh masa permainan.
Okey, keagresifan jarang berlaku pada awal masa permainan, sebaliknya lebih kerap berlaku semasa hujung permainan dan juga dalam masa tambahan. Ini waktu-waktu kritikal cikgu. Ya, kan? waktu-waktu kritikal. Okey, dalam masa tambahan memang nak kena ada pasukan yang menang. Jadi masing-masing berjuang bermati-matian, ditambah pula dengan faktor fisiologi tubuh badan kita yang dah penat sangat. Betul. Lepas tu tekanan daripada penonton, sorakannya lagi. Ya, tekanan, sorakan, sokongan. Okey, kadang-kadang ejekan pun boleh menjadikan faktor Betul. untuk mereka bertindak agresif. Mental kena kuat cikgu. Mental kena kuat. Sukan di mental kena kuat. Tak Ya. kuat, habis. Habis. Okey. Dan Cikgu, silakan. seterusnya, terakhir sekali, penggunaan bahan terlarang. Sebarang bahan terlarang seperti steroid mampu meningkatkan keagresifan individu yang menggunakannya. Okey. Pengambilan steroid ni akan menyebabkan kesan sampingan seperti mood kita berubah-ubah. Okey, perubahan mood ni kadang-kala sukar dikawal dan boleh menyebabkan keagresifan. Okey. Baik. Alright. Okey, maknanya kita saya dah terangkan 7 Betul? faktor yang mempengaruhi keagresifan. Okey, sekarang ni saya nak cuba murid-murid saya untuk menjawab Okey. soalan. Adakah mereka boleh menganalisis dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan? Dari tadi duduk diam je kan. Apa kata sekarang ni kita jawab soalan sikitlah. Kita Okey, test pelajar-pelajar macam dah mana. bersedia. Okey, kalau dah bersedia, Cuba angkat tangan sikit. Cuba angkat tangan. Thumbs up ke, peace ke? Alright, okey. Alright. Jadi cikgu, nampaknya semua dah bersedia. Jom kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, situasinya ialah atlet menganggap dirinya dikasari oleh pihak lawan. Perasaan marah menyebabkan atlet mengasari pihak lawan dengan niat untuk mencederakan. Okey, murid-murid, apakah faktornya? Siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Okey, Zul Hazlami. Apa Silakan, jawapannya? Zul. Persepsi individu. Persepsi individu. Okey, yakin Zul ? Kunci jawapan tu? Awak kunci jawapan tu? Okey, jom kita Ya. lihat jawapan. Jawapannya ialah betul Betul. persepsi Okey. individu. Bagus. Alright, terima kasih Zul. Okey, soalan yang seterusnya, mari kita lihat situasi yang kedua. Semakin lama tempoh permainan, maka semakin meningkat pelakuan agresif kedua-dua pasukan untuk memastikan kemenangan pasukan mereka. Okey, apakah faktor tersebut? Siapa yang nak jawab? Okey, Amir dulu yang angkat tangan. Okey, boleh Amir? Saya rasa jangka masa dalam permainan. Jangka masa dalam permainan. Betul Bukan perbezaan mata Bukan. Okey, mari kita lihat jawapannya. Okey, betul jangka masa dalam permainan. Bagus, terima kasih Amir. Tahniah. Okey, situasi yang ketiga, pemain pasukan yang ketinggalan mata dan menjakakan pasukannya akan kalah mula bertindak agresif untuk menang. Okey, apakah jawapan dia? Apakah faktor yang ketiga ini? Silakan anak murid cikgu. Okey, apakah dia? Okey, Hana. Hana nak cuba jawab. Jawapannya apa, Hana? Jawapannya perbezaan mata atau jaringan. Perbezaan mata atau jaringan. Okey, mari kita lihat. Betul tak jawapannya? Betul. Betul. Tahniah Hana. Tahniah. Cantik. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Silakan cikgu. Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni kita minta Irfan lah jawab. Boleh tak Irfan? Saya jawab. Boleh tak? Okey, boleh cikgu bacakan soalan Okey, dulu. saya bacakan soalannya. Diorang tersenyum cikgu sebab saya nak kena jawab ni. Tu kan. Hey. Okey, selamat tu, yang tak kena tu selamat tu. Okey, soalan seterusnya. Pasukan berani bertindak dengan lebih agresif setelah mendapat sokongan penyokong sendiri serta ingin menjaga maruah pasukan sebagai tuan rumah. Alah, ni senang ya cikgu. Jawapan dia lokasi perlawanan. Lokasi perlawanan. Okey, betul tak lokasi perlawanan? Okey, murid-murid, betul tak jawapannya lokasi perlawanan? Kalau kan? betul, angkat tangan. Betul kan? Betul ke tak betul? Betul. Okey, betul. Okey. Jawapannya betul. Lokasi perlawanan. Tahniah Irfan. Baik, terima kasih cikgu. Itulah dia perkongsian cikgu 7 faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan ini. Jadi sebagai seorang pemain sukan, kita kena ada mental yang kuat satu dan kena bersedia dengan apa jua keadaan. Betul, Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022 Sains Sukan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali menyaksikan Slot Sukses SPM 2022 Sains Sukan bersama dengan Cikgu Sufian, di mana untuk segmen kali ini kita akan bawakan kepada anda berkaitan dengan soalan-soalan contoh kertas 1 SPM Sains Sukan. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Soalannya bagaimana ni? Okey, baik Irfan. Okey, sebelum kita nak mulakan dengan soalan Irfan, saya ada sedikitlah nak kongsikan dengan murid bagaimanakah teknik untuk menjawab soalan kertas 1. Okey, teknik dia adalah teknik BTST. BTST. Apakah teknik BTST tu? Okey, B yang pertama adalah baca semua pernyataan yang diberi. Kalau soalan tu kena baca, jangan tinggalkan perkataan yang diberi. Okey, seterusnya T, tanda isi penting ataupun kehendak soalan. Apa yang soalan tu nak? Seterusnya S, singkirkan jawapan yang tidak berkenaan. Okey. Okey, dan akhir sekali P, pilih jawapan yang terbaik. Oh, tadi saya cakap T tadi. Rupanya BTSP. P, BTSP. Okay. Baik. Kita baca semua, tanda isi penting, kita buang jawapan yang kita tak nak dan kita pilih jawapan yang terbaik. Pilih jawapan yang terbaik. Okey, seterusnya kita terus pergi kepada soalan Irfan. Boleh cikgu? Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama saya rasa saya nak siapa cikgu? Cikgu pilihlah siapa. Sharifah Nafisa, boleh tolong bacakan soalan dan jawapan sekali lah. Boleh? Okey, silakan Sharifah. Raja di bawah menunjukkan satu aksi dalam sukan tempur. Nyatakan jenis keagresifan yang berlaku pada raja tersebut. Okay, bacakan jawapan dulu. Ada 4 jawapan, bacakan sila. Instrumental, kasar, asertif, ketara. Okey, abang nak tanya. Nak tanya dulu, kita nak tanya dulu. Apa sukan yang ada dalam gambar tu? Cuba kongsikan. Agak-agaknya lah sukan apa? Macam tali pinggang tu kan? Taekwondo. Taekwondo. Betul ke cikgu? Betul. Taekwondo. Okay. Betul. Jadi dalam taekwondo ni, apa antara jenis keagresifan yang berlaku? Cuba kongsikan jawapannya. Jawapan dia instrumental. Okey, betul ke cikgu? Betul, tepat sekali. Jawapan dia adalah keagresifan instrumental. Okey, tahniah Sharifah. Alright, betul Irfan jawapan dia adalah keagresifan instrumental kerana dia adalah sukan tempur, memang bertindak agresif untuk mendapatkan mata. Okey cikgu, jom kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, mari kita lihat soalan yang kedua. Alright. Berikan definisi keagresifan instrumental. Okey. Siapa dah jawab? Amir, cuba jawab, Amir. Cikgu tanya, lepas cikgu panggil terus. Dia bagi terus. Amir, sila Amir. Baca soalan dulu. Okey, cuba baca soalan dulu. Berikan definisi keagresifan instrumental. A. Tindakan secara fizikal atau verbal yang dibenarkan dalam peraturan permainan. B. Pelakuan yang menyebabkan berlakunya kecederaan kepada pihak lawan dan bukanlah untuk tujuan menganiaya namun untuk mendapatkan kemenangan. C. Dilakukan dengan sengaja untuk memberi kesakitan dan turut menyalahi undang-undang permainan. D. Tindakan agresif dari perasaan marah dan bermatlamat untuk mencederakan. Jawapan dia B. B cikgu. B. Ya. Amir pasti jawapan dia B. Yes. Kenapa Amir rasa B? Apa kata kunci kat situ yang saya macam, oh betul jawapan ni? Kata kunci dia bukan tujuan untuk menganiaya, tapi nak mendapatkan kemenangan. Betul Amir, tahniah. Tepat sekali. Okey, jawapan dia ialah B. Kita kena ingat, kalau kita lihat tadi, cikgu dah pecahkan kepada 3 jenis keagresifan. Dan ya betul, keagresifan instrumental untuk mendapatkan mata. Alright. Kita terus pergi ke soalan yang ketiga. Okey. Raja di bawah menunjukkan keagresifan dalam sukan. Okey, kemudian ada 2 jenis gambar. Okey, gambar X dan gambar Y. Nyatakan perbezaan jenis keagresifan X dan keagresifan Y. Okey, siapa nak jawab? Okey, mungkin boleh kongsikan dulu sukan apa yang ada dalam gambar tu dan berikan terus jawapan anda. Siapa nak cuba? Okey, Hana. Okey, Hana. Okey, X tu sukan apa Hana? Agak-agaknya.
Tinju kan? Apa rasa tinju? Itu Tinju, okey. Ya, Yang tinju. Y itu pula? rugby. Rugby. Okey. Fine. Jadi untuk tinju dan rugby ni, apakah perbezaan keagresifan antara dua itu? Saya baca jawapan dulu ya. Boleh? Sila. A. X penggunaan fizikal dengan cara yang dibenarkan mengikut peraturan. Y. Tiada niat untuk mengakibatkan kecederaan kepada pihak lawan. B. X mencederakan individu lain dengan niat untuk mendapatkan ganjaran tertentu untuk memenangi perlawanan. Y. Penggunaan fizikal dengan cara yang dibenarkan mengikut peraturan permainan. C. X mencederakan individu lain dengan niat untuk melihat individu tersebut menderita kesihatan. Y. Penggunaan fizikal dengan cara yang dibenarkan mengikut peraturan permainan. D. X tiada niat untuk mengakibatkan kecederaan kepada pihak lawan. Y. Mencederakan individu lain dengan niat untuk melihat individu tersebut menderita kesihatan. Jawapan saya B. Jawapan Hana B. Okey, mencederakan individu lain dengan niat untuk mendapatkan ganjaran tertentu untuk memenangi perlawanan. Okey, itu untuk tinju. X. Okey, tinju. Betul. Kita lihat pula Y. Penggunaan fizikal dengan cara yang dibenarkan mengikut peraturan permainan. Sukan Okey, rugby, ya. jawapannya betul. Tahniah, Tahniah Hana. Okey. Okey, tahniah. Jom cikgu, kita pergi pula kepada soalan yang keempat. Okey, kita lihat soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat, Zul Hazlami belum jawab je. Ya, Betul. silakan Zul. Cuba baca soalan dan berikan jawapan Zul. Sila jawab. Antara pertanyaan berikut yang manakah merujuk kepada perkelahian asertif? A. Pemain tenis membalik raket ke arah pihak lawan. Okey. B. Pemain bola menyikut pihak lawan untuk melepaskan kawalan. C. Pemain rugby membuat bentesen terhadap pihak lawan semasa bertahan. D. Seorang peninju melakukan tumpukan yang tepat ke muka pihak lawan. Jawapan saya C. Pemain rugby membuat bentesen terhadap pihak lawan semasa bertahan. Pemain rugby membuat bentesan terhadap pihak lawan semasa bertahan. Okey. Betul? Zul, anda pasti? Okey, betul jawapannya C kerana dia adalah pelakon asertif, pelakon yang dibenarkan dalam permainan rugby. Baik cikgu. Masih mengikut kepada undang-undang kan? Masih mengikut kepada undang-undang. Baik. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kelima. Okey, antara berikut yang manakah menjelaskan keagresifan ketara dalam sukan? Okey. Kali ni siapa nak jawab cikgu? Okey, saya rasa empat dah ni kan. Ya. Okey, sekarang kita siapa cepatlah. Okey, siapa yang nak jawab nombor 5? Saya ingat saya nak kena jawab. Tak apa. Okey, mudah-mudah dulu. Okey, mudah-mudah dulu. Mudah-mudah dulu. Baik, soalan kelima. Siapa nak jawab? Markah bonus. Amir tersenyum ya, Amir. Okey. Kita jawab, Amir. Okey. Ya. Okey, Amir. Amir dulu. Antara berikut yang manakah menjelaskan keagresifan ketara dalam sukan? A. Tingkah laku agresif yang ditunjukkan ke atas benda hidup. B. Tingkah laku agresif yang bermatlamat untuk memenangi perlawanan. C. Tingkah laku agresif yang dilakukan dengan mengikut peraturan pertandingan. D. Tingkah laku agresif yang disengajakan dengan niat untuk mencederakan pihak lawan. Jawapan dia D. D. Okey, betul jawapannya D Okey, kita kena ingat keagresifan ketara ialah ketara keagresifan je. Kita boleh nampak dengan jelas. Kita boleh nampak dengan jelas. Memang berniat untuk mencederakan. Okey. Tahniah, terima kasih Amir. Baik. Seterusnya yang keenam. Okey, raja di bawah menunjukkan situasi dalam permainan bola sepak. Okey, situasinya ialah tindakan agresif pemain pertahanan ke atas pemain penyerang pasukan lawan dengan niat untuk mencederakan pemain tersebut kerana kecewa pasukannya ketinggalan gol dan masa perlawanan hanya tinggal 5 minit. Okey. Seterusnya, apakah bentuk keagresifan yang dilakukan oleh pemain pertahanan tersebut? Okey. Siapa nak jawab? Okey. Sharifah. Sharifah. Yang ini kategori yang mana satu? Jawapan dia ketara. 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 A, Ketara juga Okey, mari kita lihat jawapannya betul. Keagresifan ketara. Tahniah Sharifah. Okey, kita terus pergi ke soalan yang ketujuh. Antara aksi sukan di bawah yang manakah menunjukkan berlaku keagresifan ketara? Okey. Yang ni saya nak
Irfan cuba jawab. Saya dah agak dah. Cikgu pandang lama tu saya nak kena jawab lah tu. Ada makna tu. Okey, kita kena pasti dulu sukan apa yang dalam gambar ni. Okey, A tu taekwondo. Okey, B tu bola sepak. Yang C tu rugby dan keempat itu sukan tinju, cikgu Okey, betul. Alright, jadi kalau kita lihat kepada A, C dan D ni, kita gunakan teknik cikgu bagi tadi lah. Kita nak ketepikan jawapan yang tak patut kat sini. Sebab A tu dibenarkan, C pun dibenarkan dan D juga dibenarkan untuk mendapatkan mata. Jadi yang memang kita tak boleh buat adalah ketika bermain bola sepak, iaitu B, sebab nampaknya memang kasar sangat tu. Kita nampak itu memang salah. Betul. Bukan ni tak boleh ni, tak boleh ni. Tak boleh, memang terang-terang melakukan kesalahan Irfan kan. Okey, jadi betul jawapannya B, tahniah Irfan. Wah, cik baik betul. Okey, jom kita tengok lagi soalan yang ke-8. Okey, kita lihat soalan yang ke-8. Antara berikut yang manakah matlamat utama keagresifan instrumental apabila seseorang itu mencederakan individu yang lain dalam sesuatu sukan dan permainan? Okey, siapa yang nak jawab? Kata kuncinya instrumental. Okey, Zul, silakan. Instrumental, Zul. Jawapan ni yang mana satu? C. Mencapai kemenangan. Mencapai kemenangan. Betul, Zul. Tahniah, Zul. Manis Zul senyum pagi ni. Kan? Okey, tahniah. Baik, cikgu. Okey, kita ada lagi 2 soalan insya-Allah. Soalan yang ke-9 mari kita saksikan. Okey, soalan yang ke-9. Faktor-faktor manakah boleh mempengaruhi keagresifan dalam sukan? Okey. Okey, jawapannya. Ada 7 faktor tadi cikgu cakap. Silakan. Mungkin boleh bacakan dulu ke semua pilihan jawapan dan berikan jawapan anda. Okey, Hana. Faktor-faktor manakah boleh mempengaruhi keagresifan dalam sukan? 1. Sukan persekitaran. 2. Peningkatan tempoh masa permainan. 3. Penggunaan alatan yang kurang sesuai. 4. Perasaan marah akibat dikasari oleh pihak lawan. Jawapan saya B, 1, 2 dan 4. Okey, 1, 2 dan 4. Su persekitaran. Peningkatan tempoh masa permainan dan perasaan marah akibat dikasari oleh pihak lawan. Betul, tahniah Hana. Jawapannya 1, 2 dan 4. 4. Okey, terbaik Hana. Terbaik. Dan soalan terakhir sekali. Okey, antara situasi berikut yang manakah menunjukkan keagresifan ketara dalam sukan? Okey, terus bagi jawapan Amir. A ke B ke C ke D? Amir, cuba buka mic tu. Amir, tak dengar lah suara, Meh. Okey. Okey. Jawapan dia apa, Meh? Jawapan dia B, B. Okey, bacakan jawapan yang Amir pilih tu. 1 dan 4. 1 dan 4 lagi ya. Main bola dengan sengaja dijatuhkan oleh pihak lawan. 4. Pemain hoki diarahkan keluar padang setelah memukul pihak lawan dengan kayu hokinya. Okey, mari kita lihat jawapan dia. Betul ke salah? Okey, jawapannya betul, Amir. Tahniah. Okey, 1 dan 4. Tahniah, Amir. Baik, tahniah kepada semua sekali sebab berjaya menjawab soalan dengan baik. Tahniah. Ya, terbaik semua dari SMK Taman Puteri Kulai Johor. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Slot Sukses SPM 2022 Sains Sukan bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Sufian. Dan untuk segmen kali ini Cikgu akan bawakan kita soalan-soalan kertas 2 SPM. Jadi sebagai permulaannya Cikgu, mungkin Cikgu boleh berikan antara tips dan bagaimana untuk kita menjawab soalan dengan baik. Okey, Irfan, saya akan memberikan sedikit tips bagaimana murid-murid menjawab soalan kertas 2. Okey, untuk makluman, kertas 2 ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A struktur, bahagian B esei. Okey, bahagian struktur ada 10 soalan yang perlu murid jawab dan bahagian B ada 3 soalan tapi murid perlu menjawab 2. Wajib menjawab 2 soalan dalam esei. Tinggal 1 soalan lah. Tinggalkan 1 soalan. Okey. Jadi bagaimana untuk menjawab soalan kertas 2 sains sukan? Yang pertama, murid perlu menguasai kandungan pembelajaran. Okey, kalau tak tahu konten macam mana nak menjawab kan? Betul. Seterusnya, meneliti kata tugas dengan betul. Apakah kata tugas yang diberikan dalam soalan tersebut? Okey, kalau jelaskan, murid perlu jelaskan. Kalau nyatakan, murid perlu nyatakan. Okey, kena faham kehendak soalan.
Seterusnya, penggunaan istilah yang betul. Okey, dan seterusnya memahami kehendak soalan. Ejaan perlu betul. Jangan tersilap. Penggunaan unit yang betul. Seterusnya, memahami panduan pemarkahan. Okey, dan elakkan menggabungkan ayat. Kenapa cikgu kalau kita gabungkan ayat ni apa yang akan berlaku? Kalau kita menggabungkan ayat, kita macam menjadikan dua kepada satu. Satu. Oh, jadi markah pun satu je lah. Jadi markah satu. Rugi dekat situ. Sepatutnya kita boleh dapat dua markah. Kalau kita pecahkan. Tapi oleh sebab kita gabungkan, dia menjadi satu markah. Jadi kerugian kepada murid-murid untuk menjawab soalan. Okey. Jadi boleh saya teruskan dengan soalan yang Faham? Silakan cikgu. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, murid-murid. Raja di bawah menunjukkan dua aksi sukan. Okey. Soalannya, nyatakan ciri-ciri perbezaan keagresifan pada rajah di atas. Okey. Dia adalah nyatakan ciri-ciri perbezaan. Okey. Jadi siapa yang nak jawab? Cuba angkat tangan. Silakan nama cikgu. Okey, Okey. Zul. Manis senyuman Zul ni. Okey, Zul. Okey, Jadi Zul. Zul boleh nyatakan dulu tak A dan B ni keagresifan yang mana satu? Dan baru nyatakan ciri-cirinya. A. Keagresifan instrumental. B. Perlakuan asertif. Okey, dia dah kena pasti cikgu Jadi nyatakan ciri-cirinya. Ciri-ciri Raja A untuk mencapai maklumat berupa faedah atau ganjaran, tiada niat mencederakan pihak lawan. Ciri-ciri Raja B, maklumat untuk mencederakan pihak lawan dilakukan dengan niat untuk mencederakan pihak lawan. Betul ke cikgu? Zul rasa yakin dengan jawapan Zul? Okey. Okey, terus aku takut muka dia, cikgu. Tak apa Zul. Okey. Jom kita lihat betul-betul Jawapannya. soalan. Kita lihat pada gambar raja. Gambar raja ni adalah rangsangan. Okey, rangsangan untuk memberikan untuk kita mendapatkan jawapan. Okey, kalau kita lihat pada raja A memang ketara lah, kita nampak dia adalah pelakon instrumental. Okey, tapi kalau kita lihat B, kalau kita lihat pada kedudukan kaki pemain bola sepak ni, kita tak nampak pun kaki pemain ini mendapatkan bola. Betul. Okey. Kaki pemain ini cuba membentis pihak lawan. Okey, jadi dekat sini ini adalah perlakuan yang menjadi kesalahan dalam peraturan bola sepak lah. Okey, maknanya bukanlah tackle yang bersih, bentisan yang bersih. Jadi sebenarnya B ni adalah keagresifan. Apa dia, Zul? Cikgu dah bagi clue tu. Keagresifan ketara. Ketara. Keagresifan ketara. Tepat, Zul. Betul, Zul. Bagus, Zul. Tapi jawapan yang Zul bagi tu betul tadi. Okey. Raja A mencapai matlamat berupa faedah dan ganjaran. Manakala B pula matlamat untuk mencederakan pihak lawan. Okey, betul. Okey, yang okey, kalau macam gini, Raja A, Raja B, okey. Zul baru bagi jawapan pada Raja A dan Raja B. Okey, kalau kita buat betul kat sini, kita akan dapat satu markah. Oh, baru satu. Baru satu markah. Maknanya, murid-murid perlu buat dua perbezaan. Barulah murid dapat dua markah. Faham? Okey. Okey, seterusnya jawapan yang kedua. Syarifah Nafisa. Jawapan yang kedua. Raja A tiada niat untuk mencederakan pihak lawan. Okey. Raja B dilakukan dengan niat untuk mencederakan. Okey, mari kita lihat jawapan. Raja A tiada niat mencederakan pihak lawan, manakala Raja B dilakukan dengan niat untuk mencederakan pihak lawan. Betul, tepat sekali Syarifah. Tahniah. Okey, dapat berapa markah? Dua betul kan? Dua markah. Tahniah. Okey, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, terangkan dua faktor yang mungkin mempengaruhi keagresifan pada Raja B. Maknanya soalan B ni berkaitan dengan gambar Raja lagi. Okey, kalau kita lihat pada gambar Raja B tadi, kita dah tahu dia adalah keagresifan Ketara. ketara. Okey, jadi
kita perlu terangkan dua faktor yang mempengaruhi keagresifan pada rajah B. Oh, terangkan cikgu Terangkan. Okey, sekarang kata tugasnya adalah terangkan. Okey, untuk terangkan ni perlu ada fakta, perlu ada huraian. Okey, fakta 1 markah, huraian 1 markah. Jadi kalau dekat sini pemarkahannya 4 markah, jadi murid perlu memberi jawapan 2 faktor. Okey, 1 fakta huraian dan fakta huraian lagi. Faham cikgu? Alright. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Silakan. Hana. Okey, Hana. Silakan Hana, jawapan Hana. Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya, perbezaan mata atau jaringan. Perbezaan mata akan membuatkan pihak yang ketinggalan bertindak secara agresif untuk mendapatkan jaringan sebelum masa tamat. Seterusnya, kebangkitan fisiologi. Sorakan penonton juga boleh meningkatkan kebangkitan pemain sehingga menyebabkan pemain menjadi agresif dan menggugat prestasi. Okey, maknanya Hana telah memberikan fakta dan huraian. Jadi, dua-dua fakta dan huraian Hana tu betul. Jadi, Hana dapat 4 markah. Tahniah Hana. Markah penuh cikgu. Markah Alhamdulillah. penuh lagi. Alhamdulillah. Okey, mari kita lihat seterusnya. Soalan yang kedua. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu situasi sukan tempur. Kita daripada ada awal kita lihat gambar-gambar yang macam ni, maknanya kita tahu dah. Kalau lihat gambar ni je, maknanya dia keagresifan instrumental. Okey, soalan A, namakan jenis keagresifan yang ditunjukkan pada rajah di atas. Okey, Sharifah Nafisah. Silakan Sharifah. Keagresifan instrumental. Keagresifan instrumental. Betul. Tepat sekali. Okey. Dekat soalan ni, kata kerjanya hanyalah namakan saja. Jadi, apa yang perlu kita buat, kita hanya namakan. Namakan saja. Okay. Jadi, markah dia pun Satu je. markah. Okey. Seterusnya, berikan 2 acara sukan lain yang mengaplikasikan keagresifan pada rajah di atas. Oh, yang ni pun kita berikan saja cikgu, tak perlukan huraian. Betul, kita berikan saja. Okey. Jadi Amir, sila jawab Amir. Soalan yang kedua. Soalan Sukan B. apa lagi Mai yang sesuai dengan keagresifan ni? Taekwondo dengan tinju. Tinju Kalau Amir lihat dekat gambar rajah ni, sukan apa ni Silat. Yelah, ada tengkolok tu kan cikgu? Ada tengkolok tu kan. Betul, pandai. Tahniah Amir. Okey, betul taekwondo, tinju, banyak lagi sebenarnya Betul. gusti, judo, karate dan sebagainya. Untuk mendapatkan mata. Untuk mendapatkan mata. Okey, seterusnya jelaskan faktor yang mempengaruhi keagresifan yang boleh dikaitkan pada rajah tersebut. Okey, kalau kita lihat dekat sini telah diberikan faktor kebangkitan fisiologi dan lokasi perlawanan. Jadi murid tidak boleh lari daripada faktor yang diberikan. Okey, kena huraikan berdasarkan faktor yang diberikan. Ya, kena huraikan berdasarkan faktor yang diberikan. Okey, yang ni tak apa saya bagi jawapan. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk kebangkitan fisiologi, okey, sorakan penonton membuatkan pemain menjadi lebih agresif. Okey, contohnya kalau kita berlawan dan ramai penonton, kita akan lebih bersemangat dan kita akan bertindak lebih agresif untuk memenangi perlawanan tersebut. Okey, dan seterusnya lokasi perlawanan. Okey, pasukan yang bermain di tempat sendiri biasanya akan bertindak lebih agresif kerana mereka mendapat sokongan penyokong sendiri serta ingin menjaga maruah pasukan sebagai tuan rumah. Okey, yang ni kenapa 2 markah? Sebab kita jelaskan sahaja. Okey, fakta telah diberikan, kita hanya jelaskan. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Rajah A dan Rajah B menunjukkan 2 aksi dalam sukan. Okey, kalau kita lihat pada Rajah A, Rajah lakuan tackle dalam sukan rugby, manakala Rajah B pula adalah Rajah tinju. Okey, nyatakan jenis keagresifan yang berlaku pada Rajah A. Okey, pada Rajah A. Amir, apa jawapannya, Amir? Nyatakan saja, 1 markah. Pelakuan estetik. Okey. Loceng siapa bunyi tu? Pelakuan estetik. Okey, pelakuan estetik. Baik, Okey. yang dibenarkan cikgu ya. dibenarkan. Okey, B pula. Okey, B pula. Berikan 2 ciri keagresifan pada Rajah B. Zul, apa dia Zul?
Dua ciri je. Dibenarkan dalam peraturan, Okey, digunakan dalam bertujuan untuk peraturan. mendapatkan mata. Okey, betul. Raja B ni adalah, okey, kalau Raja A tadi pelakon asertif, Raja B ni adalah keagresifan instrumental. Alright, kita lihat. Okey. Okey, yang ni cikgu bagi markah bonus lah sebab cikgu dah bagi jawapan. Bagi jawapan, okey. Atlet pada Raja A telah terjatuh setelah dibentis oleh pihak lawan. Berikan dua kemungkinan kecederaan tisu lembut yang berlaku pada atlet tersebut. Okey, jawapannya adalah sprain dan juga dislokasi. Okey. Okey. Itu untuk soalan kita, soalan struktur cikgu. Soalan struktur. Dan kita nak lihat pula kepada soalan esei. Okey, mari kita lihat soalan esei. Okey, contoh raja di bawah menunjukkan situasi yang berlaku dalam situasi satu perlawanan bola sepak. Nyatakan ciri-ciri keagresifan pada raja di atas. Kalau kita lihat dekat sini gambar raja pemain bola sepak tackle pemain lawan sehingga terjatuh tu. Betul. Kalau kita lihat soalannya, nyatakan dua ciri-ciri keagresifan pada raja di atas. Okey, jawapan dia adalah bermatlamat untuk mencederakan pihak lawan dan menyalahi peraturan atau undang-undang perlawanan. Okey, jadi kita kena lihat apa yang soalan tu minta. Betul. Okey, mereka soalan tak minta nama keagresifan tapi minta ciri-cirinya. Jadi murid perlu berhati-hati. Okey, jadi kita lihat soalan yang seterusnya. Terangkan dua faktor yang mempengaruhi keagresifan pada raja tersebut. Okey, apakah faktornya? Faktornya adalah yang pertama kebangkitan fisiologi dan yang kedua perbezaan mata atau jaringan. Okey, soalan dia terangkan jadi perlu fakta dan huraian. Okey, dan soalan C. Soalan yang terakhir. Okey, untuk makluman Irfan, okey, soalan-soalan berbentuk struktur dan soalan berbentuk esei ni, okey, kadang-kala ada menggabungkan topik-topik yang lain yang berkaitan. Okey. Dia ada kena-mengena. Ada kena-mengena, saling mengait lah ya. Okey, contohnya yang C ni, pemain berjersey nombor 2 mempunyai darah gemuruh pada tahap yang tinggi serta selalu mentafsirkan bahawa dirinya akan dicederakan oleh pihak lawan. Sebagai seorang jurulatih, terangkan cara anda membantu atlet anda untuk menangani masalah tersebut. Okey? Jadi jawapannya adalah latihan pernafasan, dan juga relaksasi otot progresif. Jadi dekat sini murid perlu terangkan satu fakta, satu huraian, satu fakta, satu huraian, barulah dapat 4 markah. Okey, cikgu. Jadi untuk soalan sini kita perlukan 2 fakta dan 2 huraian, cikgu. Betul. Baik, itulah perkongsian cikgu untuk soalan-soalan contohnya bagi soalan esei bagi kertas 2 Sains Sukan SPM. Jadi cikgu, kita dah nak dekat dengan SPM ni kan. Mungkin cikgu boleh berikan juga antara tips yang bagus untuk kita menghadapi peperiksaan yang akan datang. Macam mana cikgu? Sebuah sedikit tips yang boleh saya berikan kepada murid-murid yang bakal menghadapi peperiksaan SPM nanti. Okey, yang pertama, yang penting perlu menjaga kesihatan. Ini paling penting saya rasa, cikgu. Ya, sebab kalau tak betul. sihat macam mana kita nak ambil exam? Betul. Macam mana nak menjaga macam mana kita tak menjaga kesihatan sampai masa kita perlu menjawab kita demam, batuk dan sebagainya, dia akan mengganggu konsentrasi kita untuk menjawab soalan peperiksaan. Betul. Yang kedua, persediaan awal. Okey, kita perlu siap sediakan fizikal dan mental kita. Okey, ulang kaji awal. Okey, buat latih tubi awal, bukan pukul 2 pagi baru buat latihan, pukul 8 nak masuk peperiksaan. Tolong jangan buat. Okey? Dan seterusnya pastikan alatan mencukupi. Kadang-kala dekat SPM ni pensil pun masih lagi nak meminjam dengan rakan. Begitu juga kalau soalan tersebut atau subjek tersebut memerlukan kalkulator. Okey, kalau sains sukan memerlukan kalkulator. Jadi murid tolong bawa kalkulator untuk menjawab soalan. Okey, seterusnya jawab soalan dengan tenang. Jangan biarkan kertas jawapan kosong. Cuba jawab. Jangan biarkan. Okey, kalau kita biarkan memang confirm kita tahu kosong markah. Kita tahu kosong kan? Tapi kalau kita cuba, mungkin manalah tahu kan, ada rezeki kita dapat markah. Dan
sekali bijak menguruskan masa sebaik-baiknya ketika menjawab soalan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sufian Tokiman dari SMK Taman Puteri Kulai Johor, dan tahniah diucapkan kepada semua murid-murid. Tahniah. Okey, memang hebat belaka. Dan Abang Irfan doakan agar semua akan berjaya dalam SPM yang akan datang ini, semestinya dalam mata pelajaran sains sukan. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Saiful Amri kerana menjadi juru bahasa cara kita untuk hari ini. Semoga semuanya dapat A+, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.